kita melawan pandemik COVID-19, sama-sama kita mengalunkan selawat tafrijiyah ataupun an-nariyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad وحسن قوات ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Adapun sesudah itu, selepas segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar, sama-sama kita rafakkan sembah puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas kurniaan Allah kepada kita. Hari ini kita kembali bersua wajah di alam maya untuk sama-sama kita bermuzakarah ilmu, bermutalaah, belajar melalui sebuah lagi kitab yang dinamakan dengan Al-Jauhar Al-Mawquf. Seperti mana yang saya puan-puan sedia maklum, Al-Jauhar Al-Mawquf bermaksud pemberian permata mutiara, permata mutiara yang mana yang dihadiahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, lantas dikutip dan disusun oleh para alim ulama, maka dibukukan lalu diletakkan sebagai satu nama jauhar. Jadi hadiah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kitab Jauhar ini berpandukan kepada hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan kita bersama, yang mana kita di dalam Al-Babul Thalith fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim, iaitu masih lagi di dalam bab yang ketiga pada menceritakan tentang kelebihan, keistimewaan membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalam yang paling mudah kita lafazkan, yang biasa kita ucapkan, tetapi fadilat dan kebesaran yang Allah Ta'ala letakkan dalam kalimah yang mengandungi 3 nama Allah ini amatlah istimewa untuk kita ketahui, seterusnya kita amalkan pada setiap perbuatan, pergerakan dan juga segala tindakan kita. Kita iringkanlah dia dengan kalimah yang cukup mulia ini. Maka diangkatnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini dengan dirakamkan beberapa puluh hadis lalu diletakkan pada Al-Babul Thalith, bab yang ketiga ni. Beruntunglah barang siapa yang dapat menyelami hadis-hadis ini. Jadi alhamdulillah, saya kira muslimah sekalian di kalangan hamba-hamba Allah yang beruntung kerana kita dapat menyelami di antara berpuluh-puluh hadis yang dirakamkan oleh mualif kita, oleh pengarang kita, lantas untuk memudahkan kita membaca. Kesemuanya hadis yang dikumpulkan di dalam Al-Babul Thalith ini menceritakan tentang kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana pelajaran minggu lalu kita telah pun mengetahui di antara firman Allah Subhanahu wa taala,
Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka akan beratlah timbangannya. Kita didatangkan di hari kiamat nanti, ketika mana kita dihisab di hadapan Allah Ta'ala, Qadhi Rabbul Jalil. Apabila ditimbang amalan kebajikan dan amalan kejahatan kita, maksiat kita, ibadat kita, maka beratlah di sebelah bahagian maksiat. Lantas oleh kerana rahmatnya Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kalimahnya dengan nama asma'nya, kebesarannya, lantas Bismillahirrahmanirrahim dapat memberi timbangan yang berat kepada neraca kita. Apabila ditanya oleh umat-umat Nabi terdahulu, kenapa umat Muhammad dah timbang dah, tapi kejahatan dia lebih banyak daripada kebaikan. Tiba-tiba mai sampai dah dekat nak diasingkan ke mana ke arah umat Muhammad tu, diletakkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim kerana dia pernah beramal dengan kalimah itu. Tiba-tiba menjadi berat. Maka tercengang-cenganglah umat-umat Nabi terdahulu. Macam mana dia boleh berat tadi masa awal timbangan kebajikan dia ringan. Tiba-tiba boleh jadi berat. Lalu dijawab oleh Nabi mereka, itulah kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mereka memiliki kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amat rugilah seandainya kita ketahui kelebihan itu tetapi kita tidak beramal dengannya. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan sambung daripada sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sabdanya, dan menjadikan Allah Taala akan ayat ini, ayat Bismillahirrahmanirrahim ini menyembuh daripada tiap-tiap penyakit dan menolong bagi tiap-tiap ubat dan mengkaya daripada tiap-tiap yang papa dan menutupi daripada neraka dan aman daripada ditelan bumi dan daripada diubahkan kepada rupa binatang dan daripada dituduh orang selama berkekalan mereka itu membaca akan dia. Ini di antara sabdanya. Sabdanya ini disebutkan oleh Nabi SAW. Disebut barang siapa yang membaca kalimah ini, maka dia akan dapat menyembuh daripada segala penyakit. Kita tahu kita ni diuji dengan macam-macam penyakit yang Allah Ta'ala sediakan. Di samping Allah Ta'ala menyediakan rahmat yang maha luas, Allah Ta'ala juga menyediakan ujian demi ujian kepada kita. Walaupun kita nampak dengar sakit tu sakit remeh ya. Orang tanya sakit apa? Aku batuk. Tapi sebenarnya benda tu membawa kepada satu perkara yang parah bagi kita apabila dia berterusan. Hang sakit apa? Aku gatai. Oh, gatai saja pun. Berubatlah, sapu krim tu, sapu krim ni. Tapi kalau bukan dengan izin Allah, tak mau sembuh. Hang tak baca bismillah kot. Baca. Jangan kata sekali bismillah. Tetapi bismillah 5, bismillah 7, bismillah 20, bismillah 40 dan seterusnya. Terus beramal. Pasal apa tak baik? Ni kata di samping Allah Ta'ala menebarkan rahmat yang maha banyak kepada kita, Allah Ta'ala juga menyediakan ujian. Jadi jangan cepat berputus asa dan jangan kita menidakkan hadis yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat menyembuh segala penyakit. Bukan dengan sekali baca boleh sembuh. Mungkin Allah Ta'ala nak suruh kita jadikan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai satu zikir harian agar kita berulang-ulang kali. Baca dah Bismillah, hadis tu kata baca Bismillah semua penyakit boleh sembuh. Kenapa tak sembuh-sembuh? Kerana Allah Ta'ala nak suruh kita jadikan Bismillah itu sebagai zikir. Setiap kali kena baca. Baca sangat-sangat dah tapi tak sembuh. Allah Ta'ala nak suruh kita berterusan mungkin sampai mati. Mungkin asbab daripada kesakitan itu, kita membawa kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Hang baca berapa kali? 3. Baca 7. Kita pun baca 7 kali. Hang berapa 7? Tak boleh 7. Baca 15. 15 tak cukup. Baca 21. 21 tak cukup. Baca 41. 41 tak cukup. Baca 71. Itu di antara yang telah pun diwasiatkan oleh imam-imam yang terdahulu. Di antara kalimah-kalimah bismillah dengan jumlah-jumlah yang tertentu untuk memberi penawar bagi setiap segala
penyakit yang terdapat dalam diri kita. Alhamdulillah, walaupun tidak sembuh, teruslah berzikir dengan kalimah tu. Saja-saja kita tak kata. Jadi oleh kerana sakit, selalu kita baca. Ketika mana kita hendak bangun, hendak duduk, hendak tidur, hendak makan dan hendak segala-galanya seperti yang kita sebut pada minggu yang lalu, kecuali pada perkara-perkara yang bersifat maksiat ataupun nak qada hajat, haram. Haram. Lagi satu, kita biasanya kita ambil ayat semayang di dalam bilik ayat kan? Di mana kata Nabi SAW, la udu'a liman lam yuzkaris mallah alaihi. Tidak dinamakan wuduk bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah padanya. Iaitu disunatkan untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika mana permulaan nak ambil wuduk. Disunatkan. Sekali lagi saya ulang, disunatkan. Bukan wajib, disunatkan. Tetapi oleh kerana kedudukan kita di dalam bilik ayat. Kita duduk di dalam bilik ayat. Jadi, waktu bila kita nak baca ni? Tapi Nabi sebut, la udu'a lima lam yuzkar. Tak dikatakan untuk bagi mereka yang tak menyebut. Sebut apa? Ismallahi alaih. Nama Allah padanya. Nak sebut waktu bila? Lintaskan dalam hati. Ketika mana kita sedang membasuh kedua-dua tangan. Okey. Saya tak tahu cara macam-macam orang ambil semayang. Ada yang ambil semayang, dia basuh macam ni. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Ada orang ambil semayang basuh lagu tu. Jadi waktu tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baiknya, waktu mengambil wuduk, tangan macam mana kita basuh? Yang kanan terlebih dahulu. Lepas tu baru diikuti dengan yang kiri. Ada yang kita tengok, dia pusing. Dia pusing kedua-dua belah tangannya. Mengambil wuduk sambil dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga boleh. Tetapi ianya makruh kerana kita sekalikan di antara kanan dan kiri. Berbeza dengan telinga. Telinga, Rasulullah suruh kita ambil 12 sekali. Tapi kalau basuh tangan, dimulai dengan kanan terlebih dahulu. Baik. Apabila menyentuh tentang wuduk ni, saya nak sentuh sikit satu lagi. Ditanya oleh anak-anak murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di antara air yang mengalir daripada air yang duduk di dalam bekas, mana lebih afdal kita berwuduk? Ini jawab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita ni sunat kalau kita menggunakan air di dalam bekas. Ambil bekas, tuang. Tapi kita, umat mutakhirin ni, kita mewah hayat. Terutama orang Malaysia lah. Kita ada kepala paip. Kepala paip, kita cuma buka kepala paip tu, kemudian kita basuh terus tangan. Sebab apa? Sebab ayat tu main dekat kita. Sedangkan Nabi SAW mengajar kita, kita kena ambil ayat tu main dekat kita. Maka berkhilaflah keempat-empat mazhab. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Keempat-empat mazhab ini berikhtilaf tentang ayat yang nak turun mai dengan ayat yang cedok. Imam Syafi'i tegas mengatakan air yang datang kepada kita seperti pili, kepala paip, paip ayat yang kita dah buka tu makruh, kata Imam Syafi'i. Kemudian kata Imam Malik, makruh bila mana ayat yang main dekat kita. Kata Imam Hambali juga makruh. Lalu dihalalkan oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan harus kita ambil ayat dengan buka kepala paip. Tetapi afdalnya dapat dekat ayat yang kita guna cebok, kita tuang sikit-sikit. Sebab yang tu lebih berjimat. Sebab Nabi kata, kita yang ambil ayat, buka ayat tu main dekat kita. Masya Allah. Maka dengan sebab itu, kepala paip ni, kalaulah puan-puan nak tahu, kepala paip tu, Arab panggil apa tahu? Hanafi. Kepala paip tu, Arab tak tahu dia nak buah nama apa kepala paip tu, buah nama Hanafi.
Jadi bukan masuk Hanafi tu kepala paip. Nah, jadi Hanafi ni hanya Imam Hanafi saja yang mengharuskan kepala paip tersebut. Nah, itulah yang sedikit pencerahan. Kira selama ni kita ambil wuduk yang menggunakan kepala paip di dalam rumah kita, ianya selepas dianggap oleh 3 imam muktabar itu sebagai makruh, maka satu imam mengatakan harus, kita guna mazhab Imam Hanafi. Tapi kalaulah kata kita kan setiap hari nak memperelokkan kita cara berwuduk kita, maka lebih baik kalau kita ambil air tu mayat kita. Yang paling mudah kalau kita guna botol mineral, botol mineral. Sebab dia boleh tuang. Kalau cebok tu kadang-kadang macam kita takut merecik balik ke atau tertuang lebih. Sebab apa Nabi suruh macam tu? Kenapa Nabi afdalkan air yang kita ambil daripada air yang mai? Sebab Nabi nak suruh kita berjimat. Sehingga kan sahabat kata ni, kita dah duduk dalam lembah ni. Kita duduk dalam wadi. Nabi kata walaupun duduk di dalam lembah, kamu kena berjimat. Cedok air tu. Jangan masuk terus selam. Kalau kita itu perbezaan di antara cara amalan kita dengan cara amalan para sahabat. Depa ni setiap hari nak cari yang lebih baik. Yang lebih baik untuk beribadat. Sebab kenapa permulaan solat kita ini adalah daripada permulaan wuduk kita. Setelah kita memperindahkan wuduk kita dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, apa lagi yang kita nak perindahkan? Mungkin dengan cara kita ambil air mai dekat kita. Bukan dengan cara kita buka paip. Tapi saya ulang, boleh. Bukan tak boleh. Nah, boleh. Sekali lagi kata tak boleh pula. Dah, boleh. Sebab tu kepala paip tu lemah Hanafi. Harus kita gunakan yang selama-lama ni. Cuma nak cari afdal. Nak cari kelebihan. Biasanya kita manusia ni, kita akan cari yang, kalau nak makan, okey. Cakotiao special, burger special, nasi ayam special. Okey. Selalunya benda yang special ni, benda yang berlebihan di dalamnya. Kalau ayamnya lebih. Kalau udangnya lebih. Begitu juga dalam beribadah. Kalau kita nak cari yang istimewa, yang lebih special, itulah yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Masya Allah. Masya Allah. Allah Ta'ala tu maha pemurah menghantarnya, mengirimnya kepada kita Nabi SAW untuk menyempurnakan akhlak dan menyempurnakan ibadah. Ikutlah baginda, ikut baginda insya-Allah. Termasuklah perkataan ini saya tujukan kepada diri saya untuk kita sama-sama memperelokkan. Kalau selama ni kita buka kepala paip, kita cuba ambil sibuk, kita jurui, kita akan lebih dapat merasai macam mana menghayati wudu pada setiap basuhan-basuhan anggota kita. Kerana kalau kata kita mati nanti pun, orang yang memandikan jenazah kita yang akan mewudukkan kita. Sementara kita boleh berwuduk, kita boleh lagi menyapu sendiri anggota-anggota badan kita, maka sapulah di samping doa-doa yang akan diterbitkan melalui hati kita, insya-Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, dia kata, bila mana kita membaca kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini akan mengkayakan orang yang papa. Bukan nak jadi kaya meliana. Kita kena faham yang dikatakan mengkayakan orang yang papa ni. Papa kena faham maksud papa. Papa ni orang yang di dalam rumah dia tak ada bekalan makanan langsung. Beras tak ada sebiji pun. Itu papa. Orang yang papa ni di dalam simpanan dia, di dalam beg dia tak ada sekupang pun. Itu dipanggil papa. Yang disebut sebagai papa ni, dia kalau dia tak keluar cari, hari tu dia tak boleh makan. Isi rumah dia tak boleh makan. Itu dinamakan papa. Namun Alhamdulillah, kita rakyat Malaysia, Masya Allah, makanan melimpah ruah. Begitu banyak makanan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Hari ni kita ulang berkali-kali walaupun kita dikurung. Kita buka saja dalam internet. Okey, tekan Food Panda. Nak makan apa? Hak jauh boleh dihantar sampai depan tangga. Kita beritahu nak yang panas-panas. Dia mai hantar yang panas-panas. Nak yang macam mana? Nak bahagian mana? Semua dia akan hantar sampai ke depan tangga.
janji ada duit. Adakah kita apa-apa? Tidak. Adakah kita miskin? Pun tidak. Masya Allah, nikmat Allah Ta'ala melimpah ruah di samping kita ditemani dengan kuman yang Allah Ta'ala hantar. Sebab tu, apabila kita merasa lemas, kita merasa gelisah, kita merasa sedih, keluh kesah dengan kuman yang Allah Ta'ala kirim menjadi teman dunia ketika ini, dan di samping tu Allah Ta'ala suruh kita juga bersyukur, berbanyak-banyak syukur dengan nikmat Allah yang tak pernah henti. Begitu banyak, seluas-luas langit dan bumi, luas lagi nikmat dan rahmat yang Allah Ta'ala bagi pinjam pada kita. Maka kita pergunakan. Ingat, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita tak ada sampai kepada tahap apa. Ada, kalau setakat dia nak kurung kita sebulan lagi pun, ingat berah ada lagi simpanan. Cuma mungkin tak sempat nak masak kenyang ke kumbang. Pasal duk ralik, order dekat Food Panda saja, maka berah yang ada di dalam tong berah tu dimakan oleh kumbang-kumbang. Sedekah kat kumbang pula. Kalau hari ni makan berlaukkan garam dulu, berlaukkan garam. Tak ada lauk, itu papalah. Kita lah ni sampai lauk pilih. Ikan temenung tak mau makan. Ikan curut, saya panggil ikan curut. Setengah tempat panggil ikan sardin. Setengah tempat panggil ikan selayang. Oh, tak makan ikan tu. Kecil koman. Ikan tamban. Tak makan. Ikan kebasi. Tak tahulah perempuan panggil apa. Ikan tulang banyak-banyak tu. Pun tak makan. Nak yang mudah-mudah, yang ayam, yang daging sahaja. Itu tidak dinamakan papa. Tak dinamakan papa. Mungkin satu hari nanti sampai kepada saat ini, maka ingatlah dengan kita beramal kalimah Bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Walaupun nasi dengan garam saja, itu bekalan yang masih lagi ada yang patut kita syukuri. Dan kata lagi Nabi SAW, menutupi daripada neraka. Baik, diceritakan di dalam beberapa hadis baginda SAW. Apabila kita beramal dengan Bismillahirrahmanirrahim, dah ditempatkan dah kita ini untuk memasuki sekian neraka. Kemudian Nabi SAW kata kepada Allah Ta'ala, carilah di antara amalan umat-umatku yang boleh membawa dia kepada surgamu, ya Allah. Carilah, galilah, andai ada di kalangan ibadah dia, di antara ibadah-ibadah yang dilakukan, boleh menempatkan dia ke surga. Maka dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim yang kita jadikan amalan kepada kita itu, dia di antara sampainya seorang fulan bin fulan yang telah wajib dirinya ke neraka, apabila dia sampai, elok-elok dia sampai, tiba-tiba tertutup pintu neraka. Kemudian dipindah kepada neraka yang satu lagi, tertutup satu lagi. Dipindah lagi kepada neraka yang lain, juga ditutup. Apa yang menjadi antara asbab ditutupnya pintu-pintu neraka tersebut adalah asbabnya dia beramal dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan disebutkan lagi oleh Nabi SAW, aman daripada ditelan bumi. Yang dimaksudkan aman daripada ditelan bumi ini, ketika mana berlakunya gerak gempa ataupun gempa bumi, bumi akan terbelah. Bumi akan terbelah. Dan di antaranya manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan akan masuk di dalam perut bumi, ditelan. Terus disitulah perkuburan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, dengan amalan yang kita beramal, mudah-mudahan kita terlepas daripada bala bencana. Kita tak tahu bilakah akan berlakunya zalzalah, iaitu satu gerak gempa yang amat dahsyat yang telah Allah Ta'ala janjikan secara pasti. Kita tak tahu adakah sebentar lagi, adakah masa sekarang, ataupun 10 tahun akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Adakah ketika mana kita masih menghadapi dunia ini atau selepas kita mati. Namun janji Allah yang maha pasti itu akan timbul.
Dan kalau kata kita berada di dalam suasana gempa bumi, tak kira adakah gempa bumi itu tanda penghujungnya dunia atau gempa bumi sebagai bencana alam, dan kita insya-Allah andai bismillahirrahmanirrahim itu menjadi amalan kita, kita akan terlepas daripada ditelan dalam perut bumi. Dan kata Allah lagi, dan daripada diubahkan kepada rupa binatang. Biasanya yang kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala ada menunjuk kudratnya, kuasanya pada ketika-ketika hambanya yang paling-paling dimurkai, waktu ketika mati diolah, diubah rupa si mati itu. Ada yang berbentuk rupa babi, ada yang berbentuk rupa ikan, ada berbentuk rupa anjing, ada berbentuk rupa kaldai ataupun himar, ada berbentuk rupa kucing, dan ada berbentuk wajah yang amat menggerunkan dan menyeramkan. Kalau orang tengok jenazah dia, maka akan menimbulkan satu fitnah apabila disebut bodoh sungguh muka dia. Waktu hayat dia taklah sampai macam tu punya hitam. Bila mati dia kehitaman. Biasa manusia apabila dia melihat satu-satu mayat, dia akan sebut yang tak elok, dia akan cari yang tidak elok. Tapi apabila kita diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk menziarahi satu-satu jenazah, peluang itu amat besar yang kita rebut, ambil. Sebab apa? Hak manusia, hak seorang Muslim kepada Muslim lain, bila dengar orang mati, pergi ziarah. Pergi ziarah, andai ada kesempatan. Namun dalam suasana kita hari ini, tidak sangat digalakkan sebab demi menjaga keselamatan diri. Tapi kalau kata kita boleh jaga, kita boleh mungkin boleh buat seperti pandu lalu. Beli order dalam kereta saja, lepas tu bayar-bayar terus balik. Janganlah pergi tengok mayat pandu lalu macam naik kereta pergi tengok kot tingkap. Tak. Kita pergi tengok mayat, kita pergi sekadar melihat wajah dia, kemudian ucap takziah ataupun membaca sepotong doa. Paling ringkas doa yang kita bacakan untuk si mayat, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha pun jadilah. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ataupun kalau dia perempuan, kalau dia lelaki, Allahumma ghfir lahu. Kalau kita tak tahu lelaki perempuan, Allahumma ghfir lahum. Jadilah tak payah duduk sembang-sembang dah, terus balik. Tu saya kata macam drive thru, pandu lalu sekali ya. Sekadar melihat untuk mengambil syafaat daripada sebuah kematian itu, mengambil ibrah, mengambil pengajaran yang mana satu ketika nanti, sebentar lagi atau saat lagi, kita mungkin akan terkujur kaku seperti itu juga dalam hal keadaan tak berdaya untuk melakukan apa-apa. Dan ketika itu, wajah kita tak boleh nak make up sendiri. Kita tak boleh nak bubuh bedak sendiri. Kita tak boleh sapu minyak wangi sendiri. Maka kepada orang hiduplah yang akan menyempurnakan jenazah kita. Jadi ada yang tak, anak-anak dia tak tahu nak buat macam mana. Dibiang, mayat masih lagi dalam keadaan berbau busuk. Bila mana tetamu datang, tengok daripada luar tetamu dah buat muka. Mungkin sebab berbau mayat tu. Itu di antara fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah kematian. Perubahan demi perubahan. Kawan ni kita tahu dia suka pakai minyak wangi. Minyak wangi dia yang paling mahal. Tapi kenapa hari ni apabila dia mati, keadaan dia begitu busuk. Itu satu perubahan yang Allah Ta'ala nak ubah. Kita mohon, mungkin dengan asbab kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala menyembunyikan rupa-rupa bentuk kita. Walaupun kita tahu di antara hamba-hamba Allah kita, di antara yang berdosa, Allah berhak, Allah berkuasa, Allah boleh melakukan apa yang dia suka kepada diri kita. Namun Allah masih menutup aib kita hingga sampai kita mati. Janganlah dirupakan rupa bentuk kita seperti mana binatang, yang mana Allah Ta'ala pernah tunjukkan di dalam riwayat satu kisah. Saya pernah cerita dah kepada puan-puan sekalian.
seorang anak yang dalam perjalanan mengerjakan ibadah haji dengan bapa dia. Tiba-tiba bila dah hampir nak sampai, dekat-dekat nak sampai, bapa dia meninggal dunia. Meninggal dunia di sisi dia. Dia tengah tidur di sebelah bapa dia. Demam sahaja, mati. Bila mati, dia terkejut. Dia buka tengok jasad bapa dia, kepalanya berubah menjadi kepala seekor himar. Lalu dia pun jadi susah hati nak bagi tahu dekat rombongan jemaah yang lain. Depa dulu bukannya naik kapal terbang, depa naik kenderaan darat, unta dan kuda. Dia pun tutup jenazah bapa dia, sambung tidur, dan bila orang dalam ketakutan ni tidur dia tak lena. Dalam tu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya ada kebaikan yang pernah dilakukan oleh ayahandaku, tolonglah, tukarkanlah jenazah dia. Cari kebaikan, cari kebaikan, cari kebaikan. Lalu dia bermimpi bertemu dengan Nabi SAW dalam susah payah, dalam tangisan dia menangisi jasad bapa dia. Pertama, kehilangan bapa apabila dalam perjalanan mengerjakan haji. Yang kedua, bimbang keadaan rupa bentuk bapa dia yang telah pun diubah menjadi seekor binatang yang hina. Dan apabila dia memikirkan keadaan tu, Allah Ta'ala hiburkan dia dengan dengan bermimpi bertemu Nabi SAW. Dan pertemuan beliau dengan baginda SAW menyebabkan baginda bagi tahu satu perkhabaran gembira, iaitu bapa dia sebelum tidur, satu amalan yang tak pernah ditinggalkan, beliau akan berselawat ke atas Nabi sebanyak 1000 kali. 1000 bukan 100, bukan 10, 1000 kali. Dia amalan tu yang selalu dia bawa, maka melalui amalan berselawat itu dapat merubah bentuk binatang yang telah diubah kepada jenazah dia menjadi manusia yang lebih cantik. Itu kalimah selawat sahaja. Saya punya gambar terbalik pula. Macam mana boleh jadi terbalik? Okey. Tiba-tiba dia terbalik, pening kot. Okey, baik, itu di antara amalan, amalan selawat. Begitu juga dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim. Anda ditanya kepada kita mana yang terlebih baik di antara selawat dan bismillah, kita tahu tidak ada yang terlebih baik selain daripada kalimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu juga di antara kalimah yang terbaik, datang seorang sahabat Nabi SAW. Dia kata, aku ni tak kerti nak kata lain dah. Aku tak kerti nak baca ayat apa dah. Mengaji Quran tak pandai. Aku jenis buta huruf. Beramal tak pandai. Aku hanya kerti berselawat. Maka kata Nabi, berselawatlah. Dan aku tak pandai nak berdoa, tak pandai nak susun ayat, tak pandai nak kata-kata apa. Maka kata Nabi SAW, di dalam kalimah selawat itu dah penuh dengan doa. Tetapi hendaklah kamu mulai 1000 selawat kamu itu dengan sekali Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita memulai apa-apa zikir, sebelum kita mulai, maka hendaklah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan teruslah. Kalau kita nak mulakan dengan langkah 1000 untuk membaca zikir-zikir sedemikian, contoh kata macam ada orang yang beramal dengan zikir harian, hari ni apa, mulakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi yang disebut oleh Nabi SAW, terlepas daripada dituduh orang. Maksud dituduh ni, difitnah oleh orang. Difitnah oleh orang. Kita memang hidup, ulang kali saya sebut, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan fitnah. Kita tak kata, orang kata, kita kata. Oh, sedih sangat lah. Kata dia lah kata, dia tak kata pun. Aku dengar hang kata. Ini sesuatu perkataan yang menimbulkan duka dalam diri kita. Kita fikir yang tuduh kita ni orang lain. Orang yang tak tahu menahu tentang kita. Dia tengok-tengok, kau ni lah dia lah yang kata. Bila aku kata, aku tak kata.
Okey, itu di antara fitnah-fitnah kecil. Tetapi dia cukup menyayat hati. Cukuplah dia akan menjadi satu bebanan kepada kita. Kita fikir, aku tak buat benda ni. Tapi kenapa aku dituduh? Nah, insyaAllah beramallah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalau kita kena tuduh pun, cepat terlepas. Sebab kita hidup dalam dunia ni, memang kita duduk dalam keadaan penuh fitnah. Nah, kalau kena pun, cepat terlepas. Nah, sebab amalan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis seterusnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin an yaktubu fi diwanihi 400 hasanah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada hamba yang berkata Bismillahirrahmanirrahim melainkan menyuruh Allah Ta'ala akan malaikat kiraman katibin bahawa menyurat mereka itu di dalam suratan amalnya 400 kebajikan. Ni yang dikatakan sekali baca dapat 400. Kayanya Allah. Allah itu maha kaya. Kita jangan fikir banyak sangat baca sekali dapat sampai 400. Kita tahu Allahu Ghani, Allahul Mughni. Allah itu kaya dan mengkayakan. Dia tak kaya dia seorang-seorang, tapi dia bagi kita kaya sama. Adakah akan terluak harta Allah Ta'ala? Adakah akan rugi Allah Ta'ala apabila anugerahkan pahala kepada kita sampai 400 kali ganda hanya kerana sekali baca? Tidak, kerana orang kaya. Yang kaya ni dia takkan luak sikit pun sebab segalanya dia punya. Milik dia segala-galanya. Jadi tak ada rugi tang mana, tak ada kurang tang mana. Ataupun dalam bahasa yang mudah kita faham, tak luak pun. Sebab dia kata, ma min 'abdi yaqulu Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada di kalangan hamba aku yang mana dia kata apabila dia berkata Bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah Ta'ala akan perintahkan kepada kiraman katibin. Siapa kiram? Kiram ini yang mulia. Katibin ini kerani. Kerani yang mulia. Okey, kita berbual dalam bahasa yang kita mudah faham. Setiausaha. Kita ada setiausaha di kiri dan kanan kita yang menyaksikan, yang merakam setiap detik kelakuan kita, setiap patah perkataan kita, setiap kelakuan pengakuan detik hati kita. Kita ada setiausaha yang sentiasa setia merakam kita. Itu dipanggil kiraman katibin ataupun kerani yang mulia. Yang tak payah kita bayar gaji. Di mana apabila kita menjadikan amalan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai amalan kita, maka Allah Ta'ala akan menyuruh kepada kiraman katibin ini untuk menyurat, untuk menulis sebanyak 400 hasanah. 400 kebaikan. Disebut kebaikan ni kebaikan apa? Pahala kebaikan. Baik, apabila ditanyakan kepada kita, macam mana rupa bentuk pahala tu? Pahala ini, dia di antara perkara yang disebut sebagai perkara-perkara sam'iyat. Yang kita hanya boleh dengar, tapi kita tak tahu macam mana rupa dia. Adakah dia akan diberikan ketika di dunia ataupun di akhirat nanti? Kita dianugerahkan pahala dalam dua bentuk. Dua bentuk pahala yang Allah Ta'ala anugerahkan. Ada dengan kekuasaan, dengan kemurahan Allah dia bagi ketika di dunia. Lapang, senang, bahagia, keceriaan, kesihatan. Itu pahala tanpa kita sedari. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi semua tu. Kita rajin berpuasa sunat, kita rajin sembahyang sunat dengan sembahyang fardu yang tak pernah gugurnya, dengan puasa fardu yang tak pernah gugurnya, dengan amalan-amalan kebajikan, bersedekah, berzakat, berhaji, berumrah yang tak pernah kita abaikan. Tetapi kenapa kita diuji? Kenapa kita sakit? Kenapa kita jatuh susah? Kenapa kita difitnah? Okey, kita tahu ini adalah ujian daripada kasih sayang Allah. Ada orang yang hidup senang lenang, kaya raya, badan sihat, sembahyang tak pernah, puasa pun tak pernah, ikut suka kadang ambil
awal Ramadan sahaja, kemudian sambut raya melebihi orang lain, dengan ada duit lebih suka berbelanja boros ke arah lain daripada berbelanja ke arah jalan Allah. Ada orang macam tu, tapi badan sihat. Tengok orang tanya, biasanya orang akan tanya, nah, apa amalan yang diamalkan oleh dia? Dia kata tak ada apa, semayang pun tak, puasa pun tak, tapi saya sihat. Nu tengok tu, yang rajin semayang, puasa Isnin Khamis tak berhenti, nah, bangkit tengah malam bertahajud sampai ke subuh, nah, buat amalan tak berhenti, tapi sakit. Berbimbang seandainya jadi macam tu, itu dipanggil sebagai istidraj. Kalau terlampau senang. Tapi bila kita ni kadang-kadang ditimpa susah, tak pernah lah nak senang selama-lamanya. Adalah saat lagi dia main kau tu, saat lagi dia main kau ni, kita tahu ni Allah sayang ni. Ni Allah sayang dekat aku. Dia bawa main macam ni, dia bagi macam tu, dia bagi macam ni. Ini dikatakan Allah Ta'ala ni dia bagi dekat kita ni dalam 2 bentuk pahala. Kalau kata 400 yang ditulis untuk kita, mungkin didatangkan di dunia tanpa kita sedari. Ketika mana hati rasa bahagia, jiwa rasa tenang, terisi dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, kita boleh beramal. Kita dapat masa 24 jam, tapi ada masa untuk kita buat kebajikan. Itu di antara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala yang aku anugerahkan di dunia, yang kamu tak sedari. Dan di akhirat nanti kita tahu, dia nampak dengan kita akan dihantar ke syurga, insya-Allah Taala, satu idaman kita bersama, yang mana kita sama-sama akan menuju ke syurga Allah. Sebab kita ini berasal daripada syurga, kita juga akan kembali ke syurga, bukan ke neraka, insya-Allah. Insya-Allah bukan ke neraka. Jadi macam mana kita nak buat? Kita cari antara amalan yang boleh menjadi asbab daripada rahmat Allah yang maha besar itu, untuk sama-sama kita masuk ke syurga Allah yang kekal abadi. Dan hadis seterusnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dhunubihi dzarrah. Masya-Allah, pemurahnya Allah. Kalau kita lihat daripada maksud sabda Nabi SAW di dalam ini, katanya barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim marrah, bukan arba'a marrah, tapi marrah. Marrah ni sekali saja, lam yabqa min dhunubi, tak kekal, tak tinggal sikit pun daripada dosanya, zarrah, walaupun sebesar zarrah. Sebesar ke sekecil? Walaupun sekecil zarah. Apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Okey, amalan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu, iaitu dibacakan dengan hadir hati. Hadir hati ni maksud dengan khusyuk. Kita tahu maksud dia Bismillah, dengan nama Allah. Allah ni siapa? Allah ni pentadbir kita, pendidik kita. Yang mana yang mentadbir seluruh kehidupan kita. Segala-galanya Allah yang mentadbir. Ar-Rahman, kita faham Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Kasihnya Allah kepada kita di dalam berbagai-bagai bentuk yang Allah Ta'ala hadirkan. Kalau dia bagi kita sihat, dia bagi ahli keluarga kita sakit. Kita, kalau ahli keluarga kita sakit, kita juga sakit sama. Kalau dia bagi kita sihat, ahli keluarga kita sihat, dia bagi orang yang kita sayang sakit, kita juga rasa sakit sama. Itu di antara rahmat Allah Ta'ala. Dalam pemberian rahmat Allah ini berbagai-bagai bentuk. Sebab tu apabila di antara sahabat yang tidak ditimpai sakit, iaitu Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mereka akan menangis, ya Rasulullah, tahun ni kami tak demam lagi. Sebab mereka kalau demam teruk. Ya Rasulullah, kami tahun ni tak diuji dengan demam. Adakah Allah melupakan kami? Adakah Allah Ta'ala tak pandang kepada kami? Ya. Maka kata Nabi SAW, kamu tidak diuji kerana sesungguhnya dosa kamu telah suci. Kamu telah pun dijanjikan dengan syurga. Kita ni berbeza.
Ya Allah sakitnya, awak lama sangat, awak tak baik-baik lagi. Makanlah ubat berkandak-kandak. Bilalah nak baik ni? Bilalah nak sembuh ni? Habis dah nak. Itu perbezaan di antara kita dengan para sahabat. Menyedari diri kita yang punya banyak dosa ni, no. Setiap kali kita makan, kan, kita sakit kita makan ubat, nah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah perkataan yang terbit dari dasar hati. Ikut maksudnya dengan nama Allah yang amat pemurah, pemurahnya Allah. Pemurahnya Allah. Ar-Rahim. Mengasihani ni maksud dia, esok nak balik pergi sana. Nak balik ke akhirat nanti, kalau tak ada Ar-Rahim, susah kita. Susah kita. Rahim Allah Ta'ala ni dia pilih-pilih di kalangan hamba dia. Maka mudah-mudahan kita di antara yang terpilih oleh Allah Ta'ala apabila kita menjadikan kalimah Bismillahirrahmanirrahim ini sebagai satu amalan. Jangan baca sekali, nah, kita tak layak baca sekali. Maka lebihkan berkali-kali, nah. Setiap kali kita duduk, Bismillahirrahmanirrahim. Ni daripada duduk ni. Saat lagi kita akan bangun berdiri. Nah, nak berdiri tu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kalau kata kita nak ikut macam mana Rasulullah berpesan. Rasulullah ajak, nah, setiap pergerakan kamu iringkan dengan bismillah dan juga berselawat. Sahabat tanya, selawat apa yang paling terbaik? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetapi bagi kita, umat yang terkemudian ni, kita selitkan dengan nama Sayyidina. Kenapa? Membesarkan, mentakzimkan, mentakrimkan nama Nabi SAW. Dengan meletakkan nama Sayyidina. Walaupun waktu Nabi merakamkan hadis tersebut, Nabi tak sebut Sayyidina. Sebab Nabi dia sendiri Sayyidina. Sebab tu dia tak sebut Sayyidina. Maka kita yang mendengar, Masya Allah, dia ajak kepada seorang sahabat yang bernama Jabir. Dia suruh Jabir kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat yang terbaik. Dan kalau yang paling baik, sambung yang macam selawat Ibrahimiyah. Sebab Nabi nanti sebut dengan nama Nabi Allah Ibrahim. Iaitu bapa baginda SAW. Yang kita duk baca di dalam tahiyat akhir. Tapi kalau kata kita yang kita duk biasa, nak jadikan zikir harian, maka jadikanlah Allahumma salli ala Sayyidina. Selitkan nama Sayyidina. Walaupun dipertikaikan, ada maisat lagi, ada ustaz kata tak payahlah kata Sayyidina. Kata nak ikut Nabi, tapi bila Nabi suruh kata, hampa tak kata, hampa tambah Sayyidina pandai-pandai. Baik, jawapan yang kita bagi kepada perkataan Sayyidina itu adalah untuk mentakzimkan. Apa maksud mentakzimkan? Memuliakan. Kalau orang yang dapat pangkat Datuk, kita boleh panggil Datuk, Puan Seri, Datuk Seri, Datin dan segala-galanya kita boleh sebut pangkat-pangkat dia. Tak bolehkah kita menyebut kepada satu anugerah makhluk yang paling agung di dunia ini dengan nama Sayyiduna, penghulu kami. Penghulu kami. Boleh, boleh sebut sebaik-baiknya. Kata sebahagian daripada ulama yang bermazhabkan kepada ahli sunnah wal jamaah, maka kita sebutlah Sayyiduna. Selepas kita iringi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak bangkit. Alhamdulillah boleh berdiri. Ingatkan terduduk tak boleh bangkit dah. Ada yang sahabat kita tak boleh bangun dah berjalan, mengesot, ada yang terpaksa naik kerusi roda. Alhamdulillah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bangun berdiri dan berselawat ke atas Nabi, terus melangkah. Kita nak pergi pegang buat kerja. Kita nak cari pisau, nak bersiang bawang. Itu semua di antara amalan-amalan yang kita boleh lakukan seharian. Kita potong bawang, Bismillahirrahmanirrahim. Air mata kita bercucuran dengan sebab gas pada bawang tu. Keluar air mata. Maka setiap titisan air mata yang keluar daripada bawang yang kita buat kerja untuk bagi makan ahli keluarga kita itu memadamkan satu pintu neraka. InsyaAllah. Besar sangat pahala tu. Jangan ingat kita duduk di rumah ni
Hang kerja tak? Tak kerja. Tak kerja, duduk saja je. Mereka tak tahu nak. Duduk saja, je tu. Banyak dah nak. Banyak kerja dia tak habis-habis. Sampai dia pejam pula nak. Okey. Baik. Dan lagi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menyurat ni menulis, bismillahirrahmanirrahim, maka mengelokkan dia, tulis bagi cantik, mungkin di dalam bentuk khot. Khot ni ada 7 khot. Tapi al-maklumlah saya pun bab khot ni mengaji tak habis. Ilmu Allah ni maha luas. Saya hanya berpeluang belajar 8 tahun. Semua nak berebut dalam tempoh tu. Jadi saya hanya sempat belajar 3 jenis khot. Tulus, nasakh dan raqa'ah. Halen aku rekai. Okey. Seandainya kita di antara orang yang berupaya menulis kalimah bismillahirrahmanirrahim ini, lantas mengelokkan tulisannya. Mengelokkan tulisan dia bagi cantik-cantik. Bagi cantik-cantik suratannya. Kalau kita tengok di dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama, tok-tok guru dulu, tang bismillah dia tulis cantik. Buka Al-Quran, tang bismillah dia akan tulis cantik. Letak di dalam satu kotak, tulis dia bagi cantik. Bukan saja sekadar tulisan lah, ada sebab. Tulis dan mengelokkan tulisan tu bersebab. Bukan saja-saja. Kerana apa dia kata? Yang mengelokkan akan suratannya, dia kata, kerana membesarkan bagi nama Allah Ta'ala, nescaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya dan barang yang terkemudian. Tulis tu bagi cantik. Awak tulisan lain yang tulis biasa-biasa saja. Mai tang tulisan bismillahirrahmanirrahim, tulis dengan menggunakan pen yang cantik. Tulisan diperelokkan, diwarnakan, diletakkan bunga-bunga. Kalau kata kita belajar tentang khot, saya tahu perempuan di depan saya ni semua orang rajin belajar. Yang mana alim-alim khot ni, dia ada bunga khot ni dia ada bunga-bunga yang dihiaskan. Kemudian memperelokkan tulisan. Pen dia pun macam-macam jenis pen. Begitu juga dengan warna-warnanya. Barang siapa yang menulis, memperelokkan tulisan itu kerana membesarkan kalimah Allahu Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya, dosa yang terdahulu dan dosa yang terkemudian. Okey, baik. Kita mungkin dikurniakan orang yang tak pandai tulis. Bolehlah tulis, tapi herok petok je tulisan. Tak macam tulisan orang yang cantik. Yang dia tarik, kita tengok ada orang tarik bismillahirrahmanirrahim. Sin. Hak sin tu dia tarik panjang tu. Baru nak jumpa gigi yang nombor 2. Ada hak tak jumpa gigi dia panjang terus. Kalau hak yang dia tarik sin panjang terus tak jumpa gigi tu, bukan bermakna dia tarik gigi. Itu nama dia khot raka'ah. Itu nama dia khot raka'ah. Sebab tu dia tarik tebal. Kemudian dia tubuh kepala mim. Untuk memperindahkan, untuk mentakzimkan kalimah bismillahirrahmanirrahim tu. Dan seandainya kita tak dianugerahkan kebijaksanaan, kesenian dalam membentuk tulisan pada kalimah bismillahirrahmanirrahim, kita bolehlah ke kedai. Atau kita ubah orang yang pandai tulis. Orang tu terkenal dengan kemahiran dia mencorakkan khot. Dia ditanya kita, makcik nak khot apa? Makcik ni nak sebut khot apa pun tak kerti cik. Dia kata okey tak apa, tengok contoh yang mana. Kita cari yang mana yang paling tercantik pada pandangan kita, pada pendapat kita. Maka kita ambil tu. Nak buat apa ni? Nak jadikan perhiasan dalam rumah. Nak jadikan perhiasan di pintu rumah kita. Keberkatan. Cukup besar. Akan datang pelajaran yang akan datang, dia akan cerita tentang kita jadikan kalimah bismillahirrahmanirrahim itu sebagai satu perhiasan di pintu nak masuk rumah. Sama ada di sebelah dalam
ataupun di sebelah luar. Cukup besar pahala dia. Tapi cari tulisan yang cantik. Cari tulisan yang terbaik. Kalau kata kita tu, saya kata kita mungkin tidak dianugerahi kebijaksanaan dalam membentuk tulisan yang cantik demi mentakzimkan nama Allah, kita pergi kedai. Kita ada kemampuan, kita gajikan dia. Kita bayar upah dekat dia. Tulisan, dah tengok cantik, bubur dalam frame, gantung. Orang yang tulis tu dapat pahala. Kita upah pula dekat dia, kita dapat lagi pahala. Kalau kata kita boleh buat sendiri, tu kata Allah Subhanahu Wa Taala diampunkan baginya dosa barang yang terdahulu dan barang yang terkemudian. Hal yang dulu-dulu kita buat, ada yang terkemudian. Kadang-kadang membesarkan kalimah ni. Tidak ada kalimah yang lebih besar kecuali kalimah Allah, kecuali kalimah Ar-Rahman, kecuali kalimah Ar-Rahim, kalimah yang paling besar. Di sisi Allah, kalimah yang pertama Allah Ta'ala hantar. Minggu lalu kita baca, ketika mana dihantarnya kalimah Bismillahirrahmanirrahim, seluruh awan lari ke masyrik. Lari terus pergi duduk di sebelah timur. Nak buat apa? Bagi laluan, pintu langit dibuka. Turunnya Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tak tahu macam mana, betapa besarnya kalimah itu. Disambut oleh binatang-binatang dalam keadaan tercengang-cengang. Berhenti diam segala lautan yang berombak, sungai yang mengalir berhenti diam demi memberi laluan kepada kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Betapa ta'zimnya. Maksud ta'zim ni betapa mulianya, betapa besarnya, betapa agungnya kalimah Allah. Itu disebut sebagai Asmaul Husna. Ditulis je lah. Jadi dapat pahala sebenarnya orang yang belajar menulis khat. Jangan suruh saya ajak, saya khat tak pandai tak pandai, memang gagal lah Saya kata saya hanya sempat belajar 3 jenis, dia ada 7 ni menuntut tak habis, 4 lagi hancus tak pandai. Baca boleh tapi ada bahagian-bahagian khat yang orang sampai tak erti nak baca apa dah, titik kat mana-mana tu. Maha hebat Allah. Okey. Baik. Apabila berakhirnya hadis tu, maka berakhirnya kuliah kita pada pagi ni, insya-Allah. Kalau Allah Taala beri kesempatan kepada kita minggu depan, kita akan sambung lagi. Kita akan sambung lagi. Terima kasih sangat-sangat kepada sahabat yang istiqamah, yang duduk bersama. Saya tengok ada yang duduk satu rumah 5-6 orang. Ada yang sampai 10 orang pun ada. Alhamdulillah. Ada yang cari kawan sama-sama untuk bermuzakarah, bermutalaah. Hebatnya kalian. Hebatnya kalian yang membentuk halaqah-halaqah Raudatul Jannah. Mudah-mudahan kita akan sama-sama berada di bawah naungan sayap para malaikat. Baik, sebelum tu ada soalan? Ada soalan nak tanya? Silakan, jangan malu-malu Orang yang bertanya itu mendapat rahmat. Okey. Saya nak sampaikan salam seorang sahabat yang minggu lepas kita baca doa untuk beliau. Dia dan suaminya telah pun Allah Ta'ala sembuhkan daripada segala penyakit termasuk COVID-19 dan keluar dari hospital. Dia ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada ukhuwah muslimah yang mendoakan untuk beliau. Sahabat kita dah pun sembuh. Cuma baru ni ada seorang lagi sahabat kita yang masuk. Mintalah doa pada Allah. Kita tak ada daya, tak ada upaya. Kita hanya ada Allah semata-mata. Senjata yang paling ampuh yang kita miliki adalah doa semata-mata. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah, balik pada minggu lepas. Ya. Balik pada minggu lepas, nak tanya, kalau kita baca Laqad Ja'akum, kita kena baca bismillah ke tak? Lepas tu kalau misalkan lagi satu, kalau misalkan kita baca surah Taubah tu, katalah kita tak habis satu surah dalam sehari kan, kita nak sambung minggu hari yang seterusnya, kita nak baca kita nak baca bismillah atau apa? Betul je. Okey, baik, terima kasih. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum ini dia adalah potongan daripada surah At-Taubah. Betul tak? Dia hujung kan?
Dia di hujung kan, tak perlu kita membaca bismillah. Tak disunatkan kita membaca bismillah, maka kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga dengan surah At-Taubah yang kita tak sempat nak habiskan. Di tengah-tengah ayat. Mana kita raikan, maka diraikan dengan tawa'uz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak perlu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Okey, jelas Kak Zura? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Ustazah. Rana kah? Ikan. Buka. Nak tanya yang pasal kita bila makan. Okey. Kita makan kan kita lupa. Ada orang kata pandai lah hampa dah baca bismillah bismillah ya awal wal akhir, tak ada lepas kata yang tu. Jadi kita macam mana kita dah makan baru tengok tak bismillah. Macam mana? Baik, terima kasih Kak Munah. Ya, baik. Siapa yang kata tak ada? Ada hadis kata ada. Waalaikumsalam. No, saya ingat mungkin sahabat kita tu tak jumpa hadis. Tak jumpa hadis tu. Kita dah baca ada hadis Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah ajak ketika mana terlupa membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika makan. Dah last sekali baru teringat. Jadi apa yang patut kita baca, maka Rasulullah ajak. Siapa kata tak ada hadis? Siapa kata kita pandai-pandai? Ada hadis yang diajak oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kamu membaca bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ada yang kata bismillahi awalahu wa akhirahu. Yang tu pun betul. Awaluhu pun betul, awalahu pun betul. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Boleh kita bacakan. Kalau dia kata pandai-pandailah hampa, dapat daripada mana? Habaq. Kami dapat daripada hadis Syama'il Muhammadiyah bab Rasulullah makan. Rasulullah ajak. Okey? Okey Kak Mina? Ustazah bismillahi awalahu wa akhirahu. Wa akhirahu. Okey ke? Kalau nak baca bismillahi awaluhu pun boleh. Wa akhirahu. Awaluhu wa akhiruhu pun boleh. Assalamualaikum Ustazah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Shima. Ya, katalah macam ada orang yang macam dia suka dapat penyakit angin ni, keluar angin. Misalnya dia dah ambil wuduk dekat wa akhirahu. Lepas tu dia bila dia nak masuk ke bilik nak solat, dia dah duk buat kerja, duk buang angin lah kan. Jadi dah batal wuduk dia. Boleh tak dia gunakan sebagai spray dan dia ambil wuduk mengikut ambil untuk anggota wajib saja. Okey, baik. Baik, terima kasih Kak Shima. Okey, ini masalah angin masalah angin. Kita ni dah mai dah. Season ni angin pun tak tentu hala keluar Kadang-kadang baru sudah ambil semayang dah nak terkentut pula. Jadi orang perempuan ni kita tahu renyah dia banyak cerita. Soalan yang ditanya oleh Kak Shima, boleh tak kita guna spray untuk berwuduk? Hanya spray pada bahagian-bahagian wajib saja. Kita tahu anggota wajib ada 4 saja muka, tangan sampai siku, kepala dan juga kaki. Pada bahagian-bahagian lain kita tak basuh dah. Sebab kita dah tak mau masuk dalam bilik air lah sebenarnya. Tu yang guna spray kat dalam tu je tu. Boleh tak? Boleh. Dibolehkan. Kenapa kita tak basuh daripada bahagian-bahagian lain? Sebab sebenarnya anggota tu kita tak gunakan lagi tu. Dia alu-alukan apabila kita baru sudah berwuduk, nak berwuduk sekali lagi, maka elok kita basuh pada bahagian wajib sahaja. Tak payah dah nak basuh tangan, selagi kita akan menyebab pembaziran. Boleh guna spray. Janji kita buat macam yang kita belajar lah. Kita spray sampai nampak air tu menitik, baru dinamakan basuhan. Okey, boleh. Harus Kak Shima. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Habis Habis kah? Habis saya sudah dulu Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang, yang tak sempurna itulah diri saya. Saya mohon ampun dan maaf
seandainya penyampaian saya ini tak dapat memenuhi hajat dan keinginan puan-puan sekalian. Sesungguhnya puan-puan pun faham, saya di antara hamba Allah yang tak mempunyai ilmu. Wallahu a'lamu bishawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب جهنم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Takbir. صلى الله على محمد